Okay, Assalamualaikum. So, lama dah tak buat ulasan ya. Okay, so hari ni saya buat ulasan sebab market sekarang saya tengok dah semakin rancak semula. Okay, selepas dia sideways lama kan macam tu. So, saya tengok market dah semakin rancak. So, saya rasa boleh lah kalau kita nak buat ulasan. Okay, so kita akan mula macam biasa dengan BTC. Okay, dengan Bitcoin. Kita akan tengok Bitcoin. Okay, sekejap chart ni pelik pula ni. Okay, so kita akan tengok Bitcoin. So ini yang saya tengok itu hari, dia go macam sideways kan, and then dia membuat yang dipanggil sebagai, saya kata tu wedges pun tak, lebih kepada channel. Okay, descending channel. Okay, so descending channel basically dia bila dia break ke atas, dia akan teruskan kenaikan ke atas. Okay, kalau kita boleh tengok, dia dah pun break descending channel, and then dia go above EMAs. Alright, 3 EMAs ni, EMA 20, 21, 34, 55. Okay, dan kita boleh tengok dia pun dah mula break 200 EMA. Okay, MA 200. Okay, yang MA 200 ni selalu digunakan kalau untuk melihat kepada trend dalam jangka masa panjang. Okay, selalunya kalau dia go below, dia akan teruskan penurunan ke bawah, dan kalau dia berjaya break ke atas mula dan hold this level, that means dia akan teruskan kenaikan yang lebih tinggi. Okay, kalau kita tengok pada time frame yang lebih besar, daily, dia masih lagi belum buat all time high ataupun break before punya all time high. Okay, which is this one right here. Okay, so kita nak tengok sama ada dia boleh break ataupun tidak. Okay, so buat masa sekarang untuk short term, kita boleh tengok yang dia dah pun break ya semua MA, moving average, and then kita boleh tengok juga dia dah pun break this descending channel. Okay, so ni menunjukkan yang dia mempunyai kekuatan mempunyai momentum untuk teruskan kenaikan. Okay, dan kita boleh tengok juga dekat sini saya ada nampak flag. Okay, okay, so this is yang dipanggil sebagai bullish flag. Okay, okay, so basically bullish flag ni menandakan continuation of trend. Okay, sekiranya dia menaik, dia akan teruskan kenaikan yang lebih tinggi. Okay, ke satu. Okay, ada kemungkinan kenaikan ini akan lebih boleh sampai ke aras yang this one. Okay, paras tertinggi sebelum ni lah, yang terdekat. So kita boleh target this area untuk dia pergi. Okay, 52k. 52k is our target daripada sini. Alright, so untuk sekarang kita boleh entry. Okay, kita boleh entry sama ada sekarang, okay, ataupun sama ada dia touch mula pada MA. Okay, salah satu EMA. Okay, dia touch mula, dan kita boleh re-entry. Okay, re-entry kemudian dan setkan kita punya target pada 52k. Okay, 52k. Alright, so untuk long term macam tadi saya cakap, kita nak tengok sama ada dia boleh sampai ke all time high ataupun tidak. Okay, dia boleh break this one ataupun tidak. Okay, untuk sampai sini first dia kena break this one first. Okay, ni adalah high dia sebelum ni. Okay, dia perlu break high ni dulu, baru kita boleh kata yang dia akan sampai sini. Buat masa sekarang masih tak nampak. Untuk short term saya boleh beritahu dia hanya boleh sampai 52k. Okay, around 53k lah, 52.8. Okay, 52,800. Okay, so that is our target. Okay, so itu untuk BTC pendek je, and then kita akan move on pada ETH. Alright, Ethereum. So Ethereum, okay, alright. Okay, so Ethereum kita tengok pada 4 hours atau pada daily dulu. Okay, tengok pada daily dulu. Okay, untuk Ethereum kita boleh nampak dia ada continuation pattern. Okay, this one right here.
Okay, and dia dah pun rest on 0.618 on Fibonacci, which is pretty good. Okay, and then the reject. Okay, the reject more than half of candlestick before. Okay, more than half yang candlestick yang merah ni, that means ada kemungkinan dia boleh, probability dia untuk naik lebih tinggi tu ada. Okay, and then buat masa sekarang dia masih belum belum clear sepenuhnya sebab dia masih berada dalam kawasan EMA. Okay, kalau dia berjaya close di atas EMA ni, itu lebih baik lah. Okay, itu untuk dekat daily. Okay, so untuk Ethereum ni, dia sama juga macam Bitcoin, dia masih lagi belum capai target melebihi all time high sebelumnya dan belum lagi buat all time high yang baru. Okay, so ada kemungkinan dia boleh buat. Okay, ada kemungkinan besar untuk long term, memang ada kemungkinan besar. Okay, so cuma buat masa sekarang sama macam Bitcoin, kita perlu tengok dia, break this first. Okay, kita tak jauh dah pun, kalau untuk Ethereum dia tak jauh dah pun dengan all time high sebelumnya. Okay, kalau dia berjaya break ni, hold this level and then dia boleh break. Okay, ada kemungkinan dia boleh break. Okay, kita boleh tengok. Okay, and then untuk sekiranya nak tengok sama ada dia ni bearish atau tidak, kalau dia go below than here, dia boleh dikira bearish. Okay, kalau dia pergi lebih bawah daripada this level, okay, kalau dia pergi bawah lebih dari 3000, then dia boleh signal for bearish lah. That the signal for bearish lah kalau below 3000. Sebab apa? Sebab kat sini kita tengok ada structure. Okay, dari atas pun kat sini. Okay, so ini bagi saya adalah structure dia. Kalau dia go below this, and then kita that's a signal for bearish lah. Okay, kalau itu terjadi, maksudnya kita akan berada dalam downwards position untuk dalam jangka masa yang agak panjang lah. Okay, so buat sekarang sangat bullish. Okay, sangat bullish. Kita boleh tengok dekat 4 hours. Okay, 4 hours. Okay, 4 hours kita tengok dia pun dah sideways lama. Okay, agak lama sideways. Sebab tu saya tak buat video, sebab saya dah agak dalam dia ni. So memang saya tunggu, macam video saya yang dulu lagi pun saya dah bagi tahu dah kan, kalau dia sampai dekat around this level kan, dia akan sideways kan. Saya bagi tahu sebab dia nak sampai ke sini tu payah. Okay, so sekarang dia sideways, so kita biar je, relax je. Okay, so dekat mana nak entry? Okay, kalau dekat sini kita sepatutnya dah boleh entry, sebab kalau tengok dekat 4 hours dia berada di atas MA 200. Okay, then dia hold this level, kemudian dia pun baru je break descending channel, right, yang menunjukkan dia juga bullish. Okay, and then kita tengok pada RSI, stock RSI pun dia baru saja oversold and moving inwards ke dalam area antara berapa ni, 20 to 80. Okay, this area meaning dia ada potensi lah, dia maksudnya potensi untuk sama ada kalau daripada atas, potensi untuk dia terus ke bawah, kalau daripada bawah, potensi untuk dia terus ke atas. Okay, so this is, kalau lebih daripada this level, maksudnya kalau lebih daripada atas dia overbought and bawah oversold. Okay, so kalau bila dia berada di bawah level yang bawah ni oversold, meaning untuk kenaikan dia boleh teruskan, dia boleh buat kenaikan yang lebih tinggi. Okay, sebab dia dah oversold. Alright, okay, ni kita tengok, and then kita pun hati-hati yang dekat sini. Saya tengok ada satu trend line daripada sini ke sini. Okay, kita tengok, dan dia juga agak respect this level. Okay, berada dalam level ni. So kita tengok dekat trend line ni dia perlu buat sama ada dia boleh break ataupun tidak. Okay, buat masa sekarang kalau nak beli boleh beli, and then target dekat area, the safest area is 3700. Okay, that's the safest area. Kalau nak tunggu, boleh juga tunggu dekat 3.9. Okay, 3900. Alright,
So ataupun kita beli sekarang and then kita buat 2 TP, meaning 50% kita TP dekat 3700 dan second TP take profit kita set dekat 3900. Okay, pun boleh buat macam tu. Right, so that's for Ethereum. And then kita move kepada apa lagi tak ni, Cardano. Alright, Cardano. Okay, Cardano masih sideways dan masih agak perlahan, dan saya juga ada nampak banyak pattern. Okay, first of all kita tengok kat sini dia masih lagi dia baru saja break. Okay, this symmetrical triangle. Okay, symmetrical triangle, this one. Okay, dia baru saja break and then dia retest. Okay, so sekarang ni kita masih tak sure sama ada dia retest untuk teruskan penurunan ataupun dia boleh masuk semula dan meneruskan kenaikan. Okay, itu yang kita nak kena tengok. Macam saya, bagi saya dah setkan kat bawah ni this is my target. Okay, target untuk dia bounce. Alright, sebab kita tengok dekat sini dia ada support, kemudian dekat sini sebelum ni dia menjadi resistance. So this is resistance become support. Okay, so agak kuat. Ada juga kemungkinan dia boleh jatuh ke lebih bawah. Okay, sebab kita boleh tengok dia jatuh kat sini, ini dia push up. Right, tapi apapun saya melihat kepada tempat-tempat yang agak kuat lah dia punya support tu. Okay, kalau dekat sini pun boleh ada kemungkinan untuk dia pergi. Okay, cuma saya lebih target kepada RBS. Okay, RBS, tempat RBS. Okay, so untuk Cardano tak banyak sangat sebab dia masih lagi tak nampak sebarang confirmation ke apa, tapi itu adalah short term projection untuk Cardano. Okay, untuk Cardano ini adalah all time high kalau tengok kat daily. Okay, so this is ATH sebelumnya. Okay, ni ATH dia sebelumnya dan ini adalah ATH yang baru. Okay, so kita boleh expect dia boleh pergi lagi tinggi lah. Alright, so untuk Cardano tak ada apa sangat sebab dia masih lagi tak nampak confirmation. Alright, okay, so kita akan move on to nak tengok apa, Polkadot. Okay, tengok Polkadot. Okay, kita tengok Polkadot. Pergerakannya steady okay, steady dia naik. Alright, so kalau macam ni pergerakan dia agak healthy. Okay, kita tengok kat daily pergerakan dia healthy, and then kita kat daily kita pun tengok dia dah pun break above MA 200. Okay, dan dia berada di atas EMA. So sangat cantik sangat cantik, dan kita boleh tengok level dia. Okay, kita ada level dekat sini, kita ada level. Okay, so apa yang kita nak tengok adalah dia break this level first. Okay, 38. Kalau kita nak beli sekarang pun boleh. Okay, nak beli sekarang pun boleh. Cuma ni agak tertinggal lah sebab dia dah pun memulakan pergerakan naik. Okay, kita boleh tengok. Okay, kalau kat sini kita tengok dari EMA dan dia pun dah berada di atas EMA. Okay, so apa yang dia buat, dia kena buat adalah dia kena close above this EMA. Okay, dan kita tengok pun candlestick dia agak healthy. Dia bukannya weak candlestick macam kecil-kecil ni kan. Dia bukan kecil-kecil ni. Okay, dia bukan naik pun bukannya kecil-kecil. So dia naik ni pun agak impulsif. Okay, so based on candlestick nya karakteristik, saya nampak dia boleh pergi lebih tinggi. Okay, so probably the safest target for now is 38. Okay, 38.15. Okay, kalau nak tahu ke mana tahap dia lagi boleh pergi lagi tinggi, kita tengok ada historical price dekat sini around this level. Okay, around this level. So next target is around 41. Okay, $41, around 41, 42 lah. Okay, 41 to 42 dollar. Okay, that's a zone untuk next target. Alright, so this one right here and here. Alright, so that's the next target. Okay, so boleh jadikan TP1, TP2. Okay, kita buy and then kita
sell dekat 38, 50% daripada kita punya kita punya position tadi, and then 50% lagi dekat 41. Alright, so itu untuk Polkadot. And then kita go through which one. Okay, Solana lah, tengok sebab dia 16% lah kan. Okay, so macam sebelum ni saya dah beritahu dekat sini, saya dah beritahu dia buat divergence. Okay, saya tulis divergence is signal for reversal, and betul-betul dia reverse. Alright, dia reverse sampailah ke area sini, dan tak capai target saya sebab saya target dia turun sampai sini 128 ya. Okay, 128, 129 level, tak capai target saya. And then saya tengok dia back to agak dia rebound agak impulsif. Okay, dia rebound dekat area sini. Okay, dekat di support, dia rebound dekat sini, and kenaikan candlestick dia dia tengok karakteristik candlestick dia sangat tinggi, impulsif. Okay, so ada kemungkinan dia boleh teruskan kenaikan dari sini. Right, ada kemungkinan besar dia boleh teruskan kenaikan. So kalau nak beli, kita tengok dia dah break, nak beli kita boleh beli dan dia punya retracement. Okay, dia punya retest. Okay, kita tengok kat sini ada satu level support. Okay, dia ada support. Okay, and then kita boleh target this area to buy. Okay, 150. Okay, $150 is a good area to buy. Okay, around this area. Okay, so 150 is a good area to buy. Okay, that's a good price lah untuk beli. Okay, so itu sahaja untuk ulasan hari ni. So saya buat gabungkan banyak terus. Okay, saya buat tadi BTC, Ethereum, Cardano, Polkadot and Solana. Okay, so sebab saya nak buat pendek-pendek je, tak nak buat panjang, so saya gabungkan terus semua. Okay, so itu saja untuk ulasan saya hari ni. Terima kasih.